Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih. Aisyah ya? Ya, Aisyah. Okay. Aisyah datang tadi naik apa? Naik sapu je. Sapu. Oh, dari mana ni? Dari Inasi Petronas. Petronas. Oh, maksudnya dari Petronas naik sapu datang ke pusat kaunseling ya? Okey. Aisyah sihat hari ni? Alhamdulillah sihat. Sihat. Nampak sihat ya? Sihat sangat ni kan? Okey, dah makan dah? Yang tadi makan. Makan apa? Nasi goreng. Wow. Dekat mana? Dekat kafe ke? Kafe. Kafe Petronas. Ya, betul. Sedap juga kan kat situ kan? Betul, sedap sangat. Okey. Okey, Cah. Sebelum tu saya nak minta Aisyah isi borang maklumat dulu boleh? Boleh. Okey, saya isi dulu ya. Ini. Sapu tadi, sapu ni ke? Sapu apa? Student? Sapu student. Aisyah, sen berapa sekarang? Dah sen 6 dah. Oh, dah sen 6. Dah bagi habis kan? Sen lagi 1 sen je. Dah lama dah pun. Isi je. Terima kasih Aisyah. Okey. Siti Nur Aisyah. Orang boleh panggil Aisyah je. Aisyah boleh kan? Orang Kedah. Asal Kedah lah. Asal Kedah. Okey. Jadi Aisyah. Sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya terlebih dahulu lah ya. Okey. Saya Nur Ain binti Muhammad Zafiru. Aisyah boleh panggil saya Cik Ain ataupun Cikgu Ain, dan saya merupakan kaunselor pelatih Aisyah pada hari ini. Okey, jadi boleh tak Aisyah perkenalkan sikit tentang diri Aisyah, latar belakang Aisyah, latar belakang keluarga Aisyah? Aisyah boleh ceritakan je. Okey, nama Siti Nur Aisyah binti Jamil, umur 23 tahun, berasal dari Kedah, iaitu Kota Kuala Muda, Kedah. Okey, saya anak kelima daripada 6 orang adik-beradik, dan saya lagi 2 orang je yang belajar. Okey, Ini Aisyah. Aisyah pun belajar lagi kan? Ya, betul. Kalau mak ayah kerja? Dia tak kerja dah. Oh, dua-dua. Sebelum ni ayah ada kilang, lepas tu mak memang suri rumah dari dulu. Oh, ayah dah besar hari raya. Okey. Aisyah, adik-beradik Aisyah ada berapa lelaki, berapa perempuan? 3 lelaki kat atas tu, semua lelaki. Lepas tu bawah tu kami 3 orang perempuan. Oh, bagi adik-adik lah, 3 lelaki, 3 perempuan. Okey, betul tu. Okey, jadi Aisyah pernah tak join sesi kaunseling sebelum ni? Pernah? Pernah. Dekat mana? Dekat sekolah. Kaunseling sekolah tu. Oh, dah lama lah. Dah masa form 5. Masa form 5. Sekarang dah umur 20? 23. Oh, dah lama lah. 17. Dah lama dah tu. Jadi, apa yang Aisyah faham atau tahu tentang kaunseling ni? Okay, kaunseling yang Aisyah tahu, kaunseling ni maksudnya macam seseorang yang dari kaunseling tu dia mendengar luahan yang seseorang yang ada masalah tu. Jadi Aisyah pun dah tahulah sebenarnya kan kaunseling sebersih bukit.
Jadi kaunseling ni sebenarnya merupakan satu proses interaksi ataupun perhubungan antara saya sebagai kaunselor dan juga Aisyah sebagai klien, yang mana Aisyah datang sini, Aisyah ada maklumat, Aisyah nak kongsi masalah Aisyah dan Aisyah ada maklumat Aisyah sendiri, dan saya akan bantu Aisyah untuk capai maklumat itu. Dan saya sebagai kaunselor, peranan saya hanya mendengar dan saya akan bantu Aisyah. Saya akan bimbing Aisyah untuk cari penyelesaian terhadap masalah itu. Dan sebenarnya saya sebagai kaunselor, untuk pengetahuan Aisyah, saya tak buat keputusan untuk Aisyah. Yang buat keputusan adalah diri Aisyah sendiri. Jadi saya hanya sebagai kaunselor yang membimbing Aisyah, bantu Aisyah untuk cari maklumat untuk cari alternatif tu. Okey, manakala peranan Aisyah pula sebagai klien, Aisyah kenalah terima saya sebagai kaunselor Aisyah pada hari ini. Dan Aisyah perlu ceritalah apa-apa je yang Aisyah nak ceritakan, jangan sembunyikan apa-apa. Okey. Jadi seterusnya tentang limitasi dan etika kerahsiaan. Untuk pengetahuan Aisyah, kita dalam sesi kaunseling ada etika kerahsiaan yang kita pegang tahu. Maksudnya apa yang Aisyah ceritakan dekat sini hanya setakat ni saja. Maksudnya saya tak akan bawa ke luar daripada sesi ni, orang lain tak akan tahu. Tapi ada juga limitasi ataupun batas-batas kerahsiaan tersebut, di mana contohnya kalau Aisyah ada boleh memudaratkan, apa yang Aisyah ceritakan tu boleh memudaratkan diri Aisyah, boleh memudaratkan saya ataupun orang lain. Saya terpaksalah bawa isu Aisyah ni ke pihak yang bertanggungjawab. Jadi setakat ni Aisyah faham tak? Tentang limitasi dan juga batas kerahsiaan. Okey, faham ya? Okey Aisyah. Sekarang ni boleh tak saya minta Aisyah, okey, kan kita ada kertas dan juga pensel kat sini. Saya nak minta Aisyah lukislah apa-apa yang menggambarkan tentang perasaan Aisyah sekarang, ataupun apa-apa je lah yang Aisyah gambarkan je, dalam bentuk apa pun. Aisyah, saya bagi Aisyah dalam masa 10 minit. Aisyah pelan-pelan je tau.
Pandai saya lukis. Okey. Berdasarkan apa yang saya tengok dalam lukisan Aisyah ni, Aisyah ada lukis rumah, dan dekat luar rumah tu ada pokok-pokok apa semua kan. Lepas tu ada figure ataupun sosok seorang perempuan dan juga seorang lelaki kat sini. Jadi boleh tak Aisyah ceritakan kenapa Aisyah gambarkan, Aisyah lukis gambar ni? Boleh saya terangkan? Yang lelaki tu macam kawan lelaki. Kawan lelaki. So macam kalau macam Aisyah ada problem macam dengan kawan lelaki tu, so Aisyah akan keluar kat sini, area rumah ni. Sebab area rumah tu kan banyak pokok, memang macam orang cakap boleh hilang stres kat situ. Memang tenang sangat sebab kawasan tepi rumah tu memang hijau semua. Ada macam-macam pokok. Lepas tu kan kat situ kan ada apa? Ada macam kok air kalau orang Kedah panggil. Ni. Oh ni. Apa? Macam kolam ikan ni. Ikan. Macam selalu je kalau macam ada problem dengan si lelaki tu memang akan keluar kat situ je. Maksudnya kawan lelaki maksud Aisyah teman lelaki, boyfriend. Okey. Jadi Aisyah cakap berdasarkan gambar ni, kalau Aisyah ada apa-apa masalah dengan kawan boyfriend Aisyah ni, maksudnya Aisyah akan keluar rumah jumpa dia kat sini lah. Dia datang rumah ke? Tak, macam dia sendiri duduk kat situ seorang. Kadang dia gambar. Maksudnya dah riliskan Aisyah punya, kalau Aisyah ada masalah dengan lelaki ni, Aisyah akan keluar rumah dan duduklah dekat luar rumah ni untuk riliskan stres, tekanan Aisyah tu kan. Jadi ada, maksudnya Aisyah kata masalah, maksudnya Aisyah sekarang ada masalah dengan lelaki ni ke apa? Ada apa-apa cara kongsi ke? Okay, kadang-kadang macam dia taklah macam masalah besar, tapi macam dia sendiri yang buat masalah tu. Sebab macam dia sendiri ni suka macam overthinking tau. Lepas tu bila overthinking tu dah lebih sangat, kita jadi gaduh tau. Lepas tu macam si lelaki ni macam dia suka macam ignore je. Macam kalau kita overthinking kan, macam dia macam nak susah nak perbesar masalah. Kita sendiri yang suka nak perbesar masalah. Lepas tu jadi tak suka tau. Jadi macam okay, macam dia tak mau kisah macam tu. Lepas tu kita pula jadi macam geram. Okay, maksudnya Aisyah cakap macam overthinking. Maksudnya masalah Aisyah sekarang, Aisyah suka overthinking, tapi Aisyah dah tunjuk Aisyah macam tak suka apa semua kan, contohnya macam tu. Tapi lelaki ni tak layan kan. Maksudnya dia macam tak suka perbesarkan masalah lah. Saya cakap benda ni dari Aisyah sendiri. Okay, kalau boleh tahu Aisyah dengan teman lelaki ni dah berapa lama? Dah dulu masa form 3 kami start kenal dari form 3. Form 3 sampai tingkatan 5 betul. Lepas tu dah break sebab dia masuk poli. Lepas tu macam dia masuk form 6 kan, macam nak fokus belajar. Lepas tu masuk sem 2 kawan balik dengan dia. Maksudnya dah kenal dari sekolah menengah, dari tingkatan 3 15 tahun. Dan sempat juga break, tapi sambung balik. Okay, maksudnya dah lama lah kan. So apa ni masalah yang selalu timbul dengan cara-cara dengan dia tu memang selalunya berpunca dari siapa? Kadang-kadang macam berpunca dari dia sendiri, tapi sebab dia anggap benda tu remeh tau. Kita kan perempuan, kita selalu overthinking kan. Macam cakap kalau dia buat benda ni, nanti kita orang perempuan mesti akan cakap macam dia berminat dekat orang lain. Macam tu. Maksud kita overthinking, jadi gaduh lah. So sebenarnya dari diri Aisyah sendiri jugalah, sebab Aisyah suka macam Aisyah cakap tadi, Aisyah suka overthinking apa semua kan. Dan kalau biasanya kalau dah overthinking dan dia tak buat, tak kisah macam tu, mesti gaduh lah kan. Gaduh. Kalau time gaduh tu dia ada pujuk apa tau? Dia selalu call lah time gaduh tu. Tapi selalu buat tak tahu je sebab kan duduk kat sini kan. Kalau macam duduk layan je, dia macam lagi stres. Sebab kan selalunya kalau stres, dia makan keluar kat tepi rumah tu lah. Sebab tengok pokok kan, hijau-hijau kita tenang balik. Jadi saya cakap, sebab cakap sini, maksudnya dia sekarang kat mana? Siapa? Lelaki ni? Ada kat rumah dia, kat tengah bajau. Jadi macam cakap macam berjauhan lah juga kan. Jadi maksudnya bila saya cakap tadi, kalau kat rumah macam boleh lah keluar rumah, boleh gaduh, keluar kat rumah, duduk sini kan, duduk tempat apa,
kat luar rumah ni boleh tenangkan fikiran apa semua. Jadi bila kat sini duduk dalam bilik je kan, maksudnya bila gaduh apa semua boleh menyebabkan lagi stres. Okey, faham. Masalah Aisyah sekarang ialah apa yang boleh saya katakan, Aisyah overthinking. Dan bila overthinking tu nak lepaskan tu macam tak tahu nak lepaskan macam mana. Sebab kalau kat rumah boleh je ajak mak borak apa semua kan, tapi kat sini terperak dalam bilik apa semua kan. Cah, kalau gaduh dengan boyfriend Cah ke apa, Cah tak kongsi ke dengan roommate apa semua? Jangan kongsi. Sebab kalau gaduh pun macam buat tak kisah je dekat kat si kawan tu kan. Maksudnya buat tak kisah je lah, macam ignore je lah. Tidur je. Macam tidur pun bila bangun okey, rasa dah okey dah. Kalau kat sini kalau macam dah penat sangat kan, tidur je. Lepas tu okey lah. Okey. Jadi boleh saya tahu tak apa maklumat Cah dalam sesi ni? Apa yang Cah nak capai? Okay, matlamat dalam sesi ni nak capai, macam kan ada masalah pasal dalam hubungan ni kan. So saya nak capai, saya harap macam saya boleh hilangkan overthinking ni, macam kurangkan sikit. Sebab kan muncul overthinking ni kan boleh buat bergaduh juga kan. Betul. So saya nak kurangkan overthinking ni. Jadi maklumat Cah nak cuba untuk ubah diri Cah. Sebab Cah ada sikap yang suka overthinking, dan saya rasa perempuan pun sama kan. Perempuan tak akan lari lah dengan overthinking dia tu semua kan. Sebab saya pun, pengalaman saya pun suka juga overthinking apa semua. Tapi benda tu kita boleh ubah, kita boleh kawal. Jadi maklumat Cah nak ubah diri Cah supaya tak overthinking dan tak menyebabkan pergaduhan apa semua kan. Sebab yelah Cah cakap semua benda ni kadang-kadang disebabkan oleh diri Cah juga. Sebab kadang-kadang benda kecil pun, masalah kecil pun kita nak perbesar-besarkan. Okey, jadi itulah maklumat Cah kan. Okey, berdasarkan maklumat Cah tu kan, Cah nak ubah diri Cah supaya tak overthinking. Apa yang Cah dah buat untuk capai maklumat Cah tu? Okay. Agaknya apa yang Cah dah cuba buat? Okay, kalau macam dah gaduh kan, kalau kat sini, kalau macam bila bergaduh macam memang akan tidur lah. Dia tidur sebab bila bangun tu memang dia tak akan ingat apa-apa. Bukan tak ingat, dia macam boleh kurangkan kita punya rasa tu kan. Kalau macam kita tak tidur, kita akan selalu fikirkan masalah tu. Lepas tu yang kedua, kurangkan ambil berat pasal dia. Kan bila kita ambil berat, lepas tu bila kita ambil berat, kita akan overthinking kan. Lepas tu kurangkan, mungkin macam tu lah kita boleh kurangkan overthinking kita tu. Jadi apa yang Cah cakap, apa yang Cah dah buat untuk cuba capai maklumat Cah ni, Cah tidur. Cah buat cara Cah tidur je. Kalau gaduh, tidur, dan bila dah bangun tu bagi Cah semua dah lega, Cah rasa lega. Okey. Dan yang kedua, Cah cuba tak ambil kisah pasal kawan Cah tu. Sebab bagi Cah, kalau Cah ambil kisah, Cah lagi overthinking. Okey, setakat ni apa yang Cah dah buat ni, Cah rasa berkesan ke tak? Okey, yang setakat sekarang ni rasa berkesan sebab bila kita kurangkan ambil tahu pasal dia, mungkin kita akan tenang. Bila kita overthinking tu kita tak tenang kan. Tapi Cah ada fikir tak, kalau Cah cakap Cah tak ambil tahu pasal dia, Cah ada fikir tak apa yang dia rasa? Sebab kalau yelah, sebab kita ambil kisah pasal dia kan. Kadang fikir cukup, macam kadang kesian kan. Lepas tu bila fikir balik macam kalau ambil berat sangat nanti, kalau kita overthinking dia tak kisah kan. So buat tak tahu je lah. Benda ni memang Cah akan selalu buat lah. Macam kalau ada aku memang selalu akan buat benda ni lah. Benda ni tidur dan juga cuba tak ambil kisah. Kalau macam duduk kat rumah macam tu lah. Keluar kat tepi rumah. Okey. Selain daripada dua alternatif yang Cah pernah buat ni, ada lagi tak? Kalau macam sebelum ni, kalau duduk dengan kat rumah kan, kalau macam ada masalah ke, akan ajak ayah keluar. Macam keluar dimakan ke, sebab kita kan duduk dengan family, kita lupa kan semua masalah tu. Itu salah satu cara ni, kita keluar lah kan, lupa jalan-jalan, bercakap healing, boleh healing kan kita punya stres apa semua. Betul.
Okey. Jadi kita pun ada cakap yang dah cuba buat kan untuk apa, capai matlamat macam tu. Dan saya rasa dengan tak ambil kisah pasal dia, Cha boleh apa, lagi tenang lah masa Cha kan. Jadi kalau tidur tu semua memang totally Memang kalau tidur pun bila bangun tu macam dah aku macam makin okey. Maksudnya bila dah bangun tidur tu check macam biasa kau macam mana? Kadang macam dia pun macam sebelum tidur macam gaduh, lepas tu lepas bangun tidur macam tak ada apa yang jadi. Dia check macam biasa. Dan masa kita rasa sepatutnya kena lah settle kan. Sebab nanti kita orang perempuan ni makan hati kan. Lepas tu macam tak tahu lah, mungkin sebab orang lelaki macam tu kan, jadi tak mahu besar. Lepas tu dia buat macam tu je. Macam ada tak cakap dengan dia, macam cuba bincang dengan dia? Ada lah. Ada satu. Lepas tu apa yang reaksi dia, apa yang dia cakap? Dia cakap kalau benda kecil je kan, tak payah dia pun besar lah, dia okey je. Dia macam dia boleh jaga diri dia macam tu. Dia tak buat pun benda yang mengaku-mengaku macam tu. Oh, maksudnya macam lebih kepada risau lah sebenarnya kan. Kita punya overthinking ni sebab kita risau. Itulah. Lagipun Cha cakap Cha dengan ni sekarang jauh. Dia kat rumah, Cha dekat uni kan, universiti. Okey. Jadi saya rasa kita boleh come out dengan kita boleh plan beberapa cara untuk saya akan bantu juga Cha untuk selesaikan masalah Cha ni kan. Jadi saya akan bagi satu kertas lagi dan Cha boleh senaraikan alternatif yang Cha rasa, alternatif selain daripada alternatif yang Cha cakap tadi kan. Apa yang Cha boleh buat untuk bantu capai matlamat Cha tu.
Syah telah senaraikan ada selain daripada apa yang Syah cakap, alternatif yang Syah dah buat tadi, Syah pun dah ada senaraikan 5 lagi. Mana yang pertama Lagi kita cakap? Ada satu. Okey, pertama. Okey. Yang alternatif yang saya cari selain yang tadi tu, first ialah keluar jalan-jalan sebagai contoh rehabilitasi. Maksudnya sebab sekarang cari kat universiti kan, jadi Syah bolehlah apa gunakan kemudahan-kemudahan fasiliti yang ada dekat uni ni untuk Syah apa cakap riliskan Syah punya perasaan tu kan. Contohnya tadi kita asyik kan, dan dekat uni kita ni pun ada juga macam arcade yang boleh karaoke apa semua, kat situ boleh je keluar kan. Lagi macam kat Tasik ni kan ganti macam kat tempat kat rumah kan. Sebelum ni kan keluar kat tepi rumah je. Lepas tu kat Tasik lah. Oh, macam suasana sama dengan rumah. Yang kedua, ubah diri jadi yang terbaik. Maksudnya belajar bersungguh-sungguh. Macam kita tunjuk kat dia, walaupun macam kadang macam kita stress pun kita boleh perform dalam akademik kan. Macam tu. Maksudnya dia walaupun macam dia kurang support kita, tapi kita still boleh diri sendiri. Okay, maksudnya nak tunjuk yang apa ni kita mampu untuk berjaya. Okay. Yang ketiga, layan movie. Selalu kalau macam kat rumah, kalau macam ada masalah ke, selalu duk layan dia, macam dalam YouTube kan, cerita kartun. Macam suka tengok kartun. Okay. Maksudnya layan kartun kita boleh apa ni alihkan fikiran kita. Macam dia kembalikan zaman kita masa zaman budak. Betul. Sebab kurang ada masalah kan dulu. Okay, yang keempat, dengar lagu. Suka dengar lagu kat YouTube. Sebab boleh hilangkan stress. Selalu macam sebelum tidur pun dengar lagu. Okay, lepas tu baru boleh tidur. Dan kalau dengan lagu tu, cara biasanya dengan lagu genre apa? Sedih ke? Selalu jiwa. Macam layan perasaan. Okay, yang kelima, ingat pesanan mak abah. Okay, mak abah selalu bagi pesanan dalam hal memilih pasangan. Macam contoh kan, kadang macam kalau kat rumah, kalau ada masalah dengan lelaki tu, selalu macam suka marah siapa je yang ada dalam rumah tu. So macam mak boleh detect lah macam dia ni, Syah ni ada masalah dengan nama sekian-sekian tu. Lepas tu mak selalu cakap, macam beringat lah, macam bagi pesanan cakap, nanti salah kat you, nanti hang aja pun ada lagi yang okey kan. Tak payah pisah sangat macam tu. Okay, maksudnya Aisyah ni jenis yang kalau tengah marah dekat kawan lelaki ni, memang akan tunjukkan lah dekat siapa kat rumah tu, dan benda tu mak akan detect kan. Okay, jadi lepas tu mak akan bagi nasihat apa semua lah. Tapi taklah selalu kan, macam bila ada masalah dengan tu, selalu macam, tapi adik lah yang selalu jadi mangsa. Macam dia buat apa je semua tak kenal tu, dia cakap dia selalu marah kita balik, ni kenapa? Dia cakap macam tu. Lepas tu macam kita pun boleh, lepas dia jadi sedap kita macam tu, kita pun boleh cool down dia sendiri je. Macam slow balik. Okay, yang last, suka tengok gambar anak menakan, anak saudara. Kat phone banyak video mereka kan, macam video mereka dari kecil-kecil, suka duk rakam kan. Lepas tu bila tengok gambar mereka, video mereka, macam kita sendiri macam akan gelak, macam happy balik. Sebab macam kan kat umur pun memang akan selalu layan budak-budak lepas tu kat umur. Okay, saya tengok alternatif Syah pun semuanya macam okey lah. Okey, sebab Syah ada apa, usaha sendiri untuk Syah cari usaha sendiri untuk untuk tak fikir sangat pasal benda ni kan. Jadi antara alternatif yang Syah bagi ni, yang mana Syah rasa paling berkesan? Paling berkesan nombor 6 ni. Okay, sebab kalau dekat rumah anak saudara ada kan, dekat kan. Bila dekat uni macam jauh, so memang tak ada gambaran. Okay.
Maksudnya bila tengok gambar anak saudara tu, bila girlfriend memang tak fikir sangat lah, release macam Kalau tengok video mereka tu macam dia kita akan gelak happy. Dia lah tengok gelagat budak-budak kan. Semua orang happy tengok gelagat budak-budak. Okey. Mengenai cakap macam agak stres kan. Maksudnya bila overthinking ni macam stres. Kalau beritahu daripada skala 1 sampai 10, Cah nak letakkan perasaan Cah sekarang ni mengenai isu ni pada skala berapa? Pada skala 6. 8. Agak tinggi. Maksudnya Cah isu ni sebenarnya agak berat lah untuk Cah. Maksudnya agak membebankan Cah. Cah rasa stres lah. Sebab kan kita duduk kat universiti. Macam bila isu ni jadi kat diri kita kan dah join family. Lepas tu macam kurang kawan kan nak bercerita kan. Macam kalau jadi apa-apa pun kita seorang-seorang je kan. Macam lepas tu buat macam semua tu lah yang alternatif ni kan. Kalau boleh ni mungkin kan satu bila ada 2 orang kan, mungkin Cah boleh juga ceritakan, kongsikan dekat roommate Cah ke apa semua. Macam jangan pendam seorang-seorang. Maksudnya cuba untuk meluahkan apa semua. Mungkin dengan meluahkan tu boleh juga macam mungkin dia boleh bantu Cah. Maksudnya kalau dekat rumah Cah ada mak Cah kan, mak ayah Cah boleh bagi nasihat apa semua. Maksudnya Cah meluah juga dekat mak ayah Cah. Mungkin bila ada kawan, Cah boleh luahkan dekat kawan Cah. Tu antara alternatifnya lah yang mungkin boleh Cah aplikasikan. Okey, jadi Cah dah pun senaraikan beberapa alternatif yang Cah sendiri rasa yang Cah boleh buat. Okay, maksudnya dan saya pujilah usaha Cah sebab Cah Aisyah berusaha untuk datang sini, berusaha untuk orang kata untuk untuk luahkan dan untuk memperbaiki diri Cah. Cah ada usaha semua tu untuk mungkin untuk kebaikan hubungan Cah dengan kawan tu juga kan. Maksudnya Cah beranilah datang untuk luahkan. Jadi setelah Cah luahkan apa yang Cah rasakan tadi, Cah dah pun ada alternatif apa semua tu. Sekarang boleh tak Cah nyatakan perasaan Cah sekarang tu pada skala berapa selepas luahkan apa yang Cah rasakan? Okay, perasaan Aisyah sekarang pada skala 5 sebab dah luahkan semua kan. Macam kita rasa kuranglah sikit beban tu. Okay, buat masa sekarang setelah Cah luahkan maksudnya dah kurang sikit kan. Tadi 8, skala 8 sekarang skala 5. Okay, mungkin sebab Cah just luahkan, Cah tak aplikasikan lagi, Cah tak cuba buat lagi alternatif yang Cah canaikan ni. Mungkin lepas ni bila Cah dah balik, kalau gaduh ke apa lagi, Cah bolehlah cuba buat benda ni kan. Maksudnya bila Cah cuba buat tu mungkin akan berkesan lah. InsyaAllah akan berkesan alternatif Cah ni. Okay, sekarang masa pun dah kita pun dah hampir nak tamat. Jadi apa yang saya boleh rumuskan, Cah tadi Cah datang sepanjang sesi kita, saya rumuskan sepanjang sesi kita pada hari ini. Tadi Cah datang, kita telah berkenalan secara ringkas. Maksudnya Cah perkenalkan diri Cah apa semua kan. Dan setelah tu saya ada juga terangkan mengenai etika-etika, mengenai peranan kaunselor dan juga klien apa semua. Dan selepas tu Cah kita masuk kepada Cah berkongsi masalah Cah, di mana Cah ada masalah perhubungan, di mana Cah ada masalah dengan teman lelaki Cah. Cah cakap Cah ada perasaan suka overthinking apa semua, dan overthinking tu menyebabkan Cah selalu bergaduh. Walaupun benda tu kecil, tapi disebabkan overthinking tu benda tu jadi besar. Dan bila benda tu jadi besar, kawan tu macam buat lain tak layan, dan Cah rasa stres. Cah rasa macam
dia tak hargai, tak kisah Syah apa semua kan. Jadi setelah Syah kongsi apa semua tu, Syah dah pun senaraikan beberapa alternatif Syah sendiri yang cuba usahakan menyenaraikan alternatif yang Syah boleh buat untuk capai maklumat Syah, di mana maklumat Syah tadi Aisyah nak cuba ubah diri Aisyah untuk jadi lebih baik, untuk supaya tak overthinking lagi, supaya benda ni tak jadi lagi, tak jadi macam masalah besar lagi kepada Syah. Okey. Jadi seterusnya boleh tak saya nak Syah bagi sikit refleksi tentang sesi hari ni, apa yang Syah rasakan, pengalaman Syah mengenai sesi ni. Ya, untuk sesi hari ni. Okey. Apa yang saya rasa dari sesi ni, saya rasa macam kurang beban lepas cerita dekat Cik Ain. Okey, maksudnya sekarang Syah rasa lega tu macam mana? Rasa lega sebab sebelum ni kan kita pendam seorang. Lepas cerita kat Cik Ain, Aisyah rasa macam okey, sebelum ni kan masalah macam dia taklah banyak sangat, tapi macam kita selalu fikir seorang-seorang, so kita rasa macam benda tu berat. Tu lepas cerita kat Cik Ain, Aisyah rasa macam okey, kurang dah sikit. Okay, maksudnya sebelum datang sini Aisyah rasa agak terbeban lah kan, sebab Aisyah pun suka pendam seorang-seorang. So bila dah datang sini, luahkan, cuba kongsi masalah Aisyah rasa lebih lega, lebih tenang. Okey, dan saya pun harap apa yang kita bincangkan hari ini dapatlah membantu Syah sedikit, apa yang alternatif yang dikeluarkan, kita bincangkan tadi, saya harap dapat bagi kelegaan kepada Aisyah, dan Aisyah boleh aplikasikan, Aisyah boleh cuba buat, bila balik nanti boleh cuba buat apa semua. Okey Syah, jadi saya nak tekankan sekali lagi mengenai etika kerahsiaan, yang mana apa yang Aisyah ceritakan tadi, apa yang saya ceritakan semua tadi, saya takkan bawa keluar daripada sesi ni, orang lain takkan tahu. Melainkan ada perkara-perkara yang limitasi yang saya cakap tadi. Kalau Aisyah ada niat nak harm self ataupun boleh memudaratkan orang ketiga, boleh memudaratkan saya terpaksa bawa benda ni ke pihak yang bertanggungjawab lah. Okay, jadi mengenai sesi kita pada sesi akan datang, maksudnya sesi yang akan datang ni kita akan cuba tengok perkembangan Aisyah. Maksudnya Aisyah balik, Aisyah akan aplikasikan alternatif yang Aisyah senaraikan ni, dan pada sesi akan datang kita akan tengoklah perkembangan Aisyah macam mana. Dan kalau macam contoh, kalau alternatif ni tak berapa sesuai, kita boleh bincangkan lagi dengan lebih mendalam dan dengan lebih banyaklah pada sesi akan datang. Jadi Aisyah rasa pada sesi akan datang Aisyah nak tetapkan pada tarikh yang dan masa yang sama, ataupun kita nak buat pada tarikh lain. Rasa pada masa yang sama, maksudnya tarikh dan masa yang sama lah. Okay, maksudnya hari Ahad lagi minggu depan pada 9 pagi. Okey, boleh. Saya rasa setakat tu je. Aisyah ada apa-apa nak tanya lagi ke? Memang sesi ni memang kita boleh kena buat appointment dulu ke? Ya, kalau yang pusat kaunseling ni Aisyah kena buat appointment dulu lah, sebab nanti takut clash apa semua kan. Aisyah boleh buat appointment dulu, baru kita akan setkan appointment untuk Aisyah. Tapi Aisyah sekarang dah datang, dan pada sesi akan datang dah tak payahlah, sebab kita dah tetapkan tarikh ni kan. Ada apa lagi? Macam kan contoh masalah ni kan, macam dalam bidang kaunseling ada tak macam ujian psikometrik kan, untuk yang spesifik untuk ujian bercinta. Ada. Kalau nanti sesi akan datang, kalau kita nak buat, kita boleh buat. Okey, saya rasa sekat tu saja. Kalau tak ada apa-apa lagi, terima kasih Aisyah. Terima kasih.